Ucapan saya hari ini lebih halus kalau dibandingkan dengan ucapan saya di Johor. Saya bagi peluang supaya tidak ada yang tersinggung, tapi akan datang harap-harap berjaga-jaga. Ingin saya tegaskan di sini, yang saya tidak akan melayan sebarang permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Jika ada hendak bermain politik, tunggulah masa pilihan raya yang akan datang. Suka saya ingatkan bahawa Parlimen ini adalah tempat para pengubal undang-undang berhimpun untuk membuat peraturan, dan yang berhormat semua adalah para pengubalnya. Oleh itu, adalah tidak masuk akal jika pengubal itu sendiri gagal untuk mematuhi peraturan yang dibuat. Oleh yang demikian, saya harap semua ahli Dewan akan tunjukkan contoh teladan yang baik apabila berada di Dewan yang mulia ini. Jaga adab dan tata tertib serta gunakan tutur kata yang sopan. Bukannya memaki hamun orang lain. Kalau tengok perangai ahli Dewan sebelum ini, saya pun rasa malu hendak masuk ke Dewan ini. Yang di-Pertua, kedua-dua Dewan mesti menjalankan tugas dengan tegas untuk memastikan semua ahli masyarakat mematuhi peraturan di sepanjang tempoh persidangan. Saya berikan green light kepada Speaker untuk ambil tindakan kepada ahli-ahli yang melampau batas. Boleh kenakan ban 14 hari jika ada yang masih degil. Oleh yang demikian, saya harap semua ahli-ahli Dewan akan tunjukkan contoh teladan yang baik apabila berada di Dewan yang mulia ini. Saya perhatikan setelah 60 tahun Malaysia dibentuk, hubungan perpaduan antara kaum masih belum sempurna kerana masih ada generasi hari ini yang gagal menguasai bahasa kebangsaan dan memahami budaya hidup kaum yang lain. Oleh itu, saya menyeru pada kerajaan untuk merangka satu dasar ke arah perpaduan rakyat yang lebih kukuh dan harmoni. Pepatah Melayu ada menyebut, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Yang bermaksud, jika kita hendak melahirkan generasi masa depan yang bersatu padu dan saling memahami, kita mesti membentuk mereka sejak dari kecil. Keutamaan saya adalah keadaan hidup lebih 33 juta rakyat Malaysia di luar sana. Oleh itu, saya berharap semua ahli yang berhormat akan menumpukan usaha untuk membela nasib hidup mereka, bukannya untuk kepentingan parti politik atau diri sendiri. Ingin saya tegaskan di sini, yang saya tidak akan melayan sebarang permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Jika ada hendak bermain politik, tunggulah masa pilihan raya yang akan datang. Orang lain, penjenayah lain minta pengampunan ni kerana dia mengaku bersalah. Tapi Datuk Seri Najib memohon pengampunan kerana dia merasakan dia tidak diberikan proses keadilan. Kalau tuan-tuan tak percaya dengan pimpinan UMNO, Parti Keramat yang
Datuk Seri Najib serve bukan baru tuan-tuan, daripada umur dia 23 tahun dia telah menjadi ahli parlimen menggantikan Allahyarham Tun Razak. 45 tahun lebih kurang saudara, dia 45-46 tahun dia menjadi wakil rakyat sehingga dia menjadi Perdana Menteri 9 tahun. Kalau nak ikutkan, beliau memohon pengampunan ni bukan macam orang lain. Orang lain, penjenayah lain minta pengampunan ni kerana dia mengaku bersalah. Tapi Datuk Seri Najib memohon pengampunan kerana dia merasakan dia tidak diberikan proses keadilan. Itu kita kena fahamlah, berbeza dengan tahanan-tahanan yang lain. Dan atas dasar itulah, saya yakin sudah pastilah nanti ke bawah duli tuanku yang baru juga, bila beliau mempertimbangkan pengampunan diraja kedua buat Datuk Seri Najib ini, saya pasti baginda juga memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya. Kita tidak boleh harap bahawa pengampunan penuh tu pasti akan dapat, tetapi kita berdoalah semoga itulah harapan kita yang terbaik. Kalau tak dapat pengampunan penuh, dapat pengampunan, dia boleh terus keluar pun alhamdulillah. Setidak-tidaknya dapat tahanan rumah pun, itu pun dah kita rasa lega kerana kita tahu bahawa jasa beliau jauh lebih banyak tuan-tuan. Kalau nak banding dengan Taksin jadi Perdana Menteri 6 tahunnya. Daripada 8 tahun dia dapat pengampunan tinggal setahun. Daripada setahun dia masuk penjara sekejap dah dapat parol, sekarang dah dibebaskan tuan-tuan. Kita harap alasan yang diberikan untuk Taksin ialah kerana beliau adalah Perdana Menteri. Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri bukan 6 tahun tuan-tuan, 9 tahun. Dan banyak juga benda-benda baik yang dibuat. Kita harap semoga lembaga pengampunan yang baru nanti akan ada ahli lembaga pengampunan yang baru. Semoga mereka dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya. InsyaAllah. Orang lain, penjenayah lain minta pengampunan ni kerana dia mengaku bersalah. Tapi Datuk Seri Najib memohon pengampunan kerana dia merasakan dia tidak diberikan proses keadilan. Kalau tuan-tuan tak percaya dengan pimpinan UMNO, Parti Keramat yang Datuk Seri Najib serve bukan baru tuan-tuan, daripada umur dia 23 tahun dia telah menjadi ahli parlimen menggantikan Allahyarham Tun Razak. 45 tahun lebih kurang saudara, dia 45-46 tahun dia menjadi wakil rakyat sehingga dia menjadi Perdana Menteri 9 tahun. Kalau nak ikutkan, beliau memohon pengampunan ni bukan macam orang lain. Orang lain, penjenayah lain minta pengampunan ni kerana dia mengaku bersalah. Tapi Datuk Seri Najib memohon pengampunan kerana dia merasakan dia tidak diberikan proses keadilan. Itu kita kena fahamlah, berbeza dengan tahanan-tahanan yang lain. Dan atas dasar itulah, saya yakin sudah pastilah nanti ke bawah duli tuanku yang baru juga, bila beliau mempertimbangkan pengampunan diraja kedua buat Datuk Seri Najib ini, saya pasti baginda juga memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya. Kita tidak boleh harap bahawa pengampunan penuh tu pasti akan dapat, tetapi kita berdoalah semoga itulah harapan kita yang terbaik. Kalau tak dapat pengampunan penuh, dapat pengampunan, dia boleh terus keluar pun alhamdulillah. Setidak-tidaknya dapat tahanan rumah pun, itu pun dah kita rasa lega kerana kita tahu bahawa jasa beliau jauh lebih banyak tuan-tuan. Kalau nak banding dengan Taksin jadi Perdana Menteri 6 tahunnya. Daripada 8 tahun dia dapat pengampunan tinggal setahun. Daripada setahun dia masuk penjara sekejap dah dapat parol, sekarang dah dibebaskan tuan-tuan. Kita harap alasan yang diberikan untuk Taksin ialah kerana beliau adalah Perdana Menteri. Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri bukan 6 tahun tuan-tuan, 9 tahun. Dan banyak juga benda-benda baik yang dibuat. Kita harap semoga lembaga pengampunan yang baru nanti akan ada ahli lembaga pengampunan yang baru. Semoga mereka dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya. InsyaAllah. Macam PM cakap, Datuk Seri Najib juga berhak untuk merayu pengampunan diraja kedua dengan agung yang baru. Ini Datuk Seri Anwar cakap. Kalau lepas ni ada orang lain, tahanan lain nak merayulah. Ada yang kata, oh tak sama. Double standard sebab orang kaya bekas Perdana Menteri dapat pengampunan, orang rakyat biasa tak dapat pengampunan. Betul, memang double standard.
Kenapa saya kata double standard? Sebab orang biasa dapat keadilan. Datuk Seri Najib dah terbukti dalam buku The Justice in Wilderness bahawa pendakwaan ke atas beliau adalah berniat jahat, bermotifkan politik dan pendakwaan terpilih. Tapi masih dipenjarakan orang ni. Di mana datang keadilan? Atas dasar itulah kita mengharapkan supaya Datuk Seri Najib diberi peluang untuk mendapat pengampunan diraja. Dah tak boleh melalui proses mahkamah, kenalah cuba melalui proses pengampunan diraja. Minta kali pertama tak dapat, minta kali kedua baru boleh dapat penuh. Macam Mokhtar Hashim. Jangan lupa, Dato' Harun pun pernah dimaafkan, pernah diampunkan, dapat pengampunan diraja. Orang biasa tak merasa pendakwaan terpilih sebab dia orang tak ada kepentingan, dia orang tak mengancam Tun Dr. Mahathir. Kenapa Datuk Seri Najib dihadapkan dengan pendakwaan ini? Sebab dia adalah ancaman kepada Tun Dr. Mahathir ketika itu. Kemudian dia menjadi ancaman kepada Muhyiddin Yassin. Ini kena faham. Memang tak sama. Memang double standard. Kenapa Datuk Seri Najib kena? Dia dapat 42 juta. Dia dah bersumpah. Dia tak tahu menau tentang duit ni. Tapi orang yang terima 715 juta kerana dia kawan dan proksi dan juga orang Tun Dr. Mahathir. 715 juta keluarga Zeti dapat. Tak diambil tindakan. 85 juta keluarga Nur Muhammad Yaakob. Nur Muhammad Yaakob dapat. Tak diambil tindakan orang Mahathir. Jolo ni, bapak dia dikayakan oleh Mahathir. Pelabuhan-pelabuhan di Sarawak. 1.2 bilion US dollar. Dakwa pun tidak, bawa balik pun tidak oleh Mahathir. Adil.